Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini adalah hari ke-267 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan hari ke-183 pelaksanaan PKP pemulihan di negara ini. Kerajaan telah mula memberikan kelonggaran bermula pada 7 Disember lalu, contohnya untuk pergerakan rentas daerah dan negeri di seluruh negara kecuali di kawasan PKPD. Namun ia bukanlah lampu hijau untuk kita alpa, kerana kelonggaran ini bukan bermakna pandemik COVID-19 sudah berakhir, tetapi kita mahu rakyat bertanggungjawab untuk menjaga diri sendiri, kerana kita akan menuju ke arah pembukaan yang lebih banyak. Seperti kita tahu, PKP pemulihan akan tamat pada 31 Disember ini. Walaupun kita belum membuat keputusan seterusnya, tapi saya percaya tidak akan selama-lamanya kita terikat dengan peraturan-peraturan dan dikuasakan oleh pihak berkuasa, tetapi sebaliknya kitalah yang sepatutnya menguatkuasakan undang-undang untuk melindungi diri kita secara kendiri. Selain daripada kelonggaran tersebut, kita juga membincangkan hari ini, iaitu untuk memberikan kelonggaran di restoran. Kalau dulu hanya 1 meja, kemudian kita longgarkan sedikit lagi kepada 1 meja, dan kali ini kita bersetuju, kita berbalik kepada apa yang telah pernah kita putuskan, iaitu jumlah berdasarkan keluasan meja. Selagi ada penjarakan antara satu sama lain, maka kita tidak terhad kepada 4 orang maksimum satu meja. Saya percaya kalau di restoran Cina misalnya, meja bulat yang besar boleh muat 10 orang. Mungkin ada penjarakan, mereka mungkin boleh duduk 6 orang dan sebagainya. Kita mendengar rungutan dan pandangan daripada orang ramai. Kadang-kadang mereka keluar, bila kita buka kenderaan tidak ada had tempat duduk lagi, mungkin mereka keluar satu keluarga 6 orang dengan MPV. Jadi bagi mereka tidak menasabah kalau mereka diasing-asingkan, keluarga mereka diasingkan duduk 2 meja dan sebagainya. Jadi kita benarkan as long as ada penjarakan sosial. Sebab itulah saya katakan tadi bahawa walaupun kita mula memberikan kelonggaran, tetapi tanggungjawab untuk melindungi dan menjaga kesihatan diri dan keluarga adalah terletak di tangan kita. Saya tahu minggu ini tentu ramai yang akan balik kampung, yang akan bercuti kerana sudah lama tidak balik kampung kerana sekatan rentas negeri. Jadi saya ingatkan, walaupun balik kampung, tetapi perlu bukan saja menjaga kita, diri kita dan keluarga, tetapi keluarga kita di kampung juga adalah tanggungjawab kita untuk memastikan mereka kekal selamat. Mengenai Task Force Operasi Pematuhan, secara ringkasnya saya nak maklumkan, semalam pihak polis menahan 254 individu yang engkar dan melanggar pematuhan SOP. Semalam seramai 11,424 anggota telah melakukan 42,769 pemeriksaan. Jadi kesalahannya seperti biasa juga, berterusan seperti dulu, tidak memakai pelitup muka dan lain-lain lagi. Mengenai kawalan sempadan negara, Task Force Ops Benteng, unit ataupun pasukan beruniform melakukan kawalan secara bersepadu sempadan negara dari divolusi oleh parti, dan semalam mereka telah menahan 28 parti serta merampas 1 bot atau kapal dan 3 kenderaan darat. Sekatan Jalan Raya Ops Benteng masih diteruskan. Semalam sebanyak 118 sekatan Jalan Raya Ops Benteng dilaksanakan. Mengenai Ops Sanitasi Awam,
semalam melibatkan 287 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, 210 anggota pihak berkuasa tempatan serta 39 jentera bomba dan penyelamat. Sejak 30 Mac, KPKT telah melakukan 12,435 operasi dan semalam sebanyak 46 operasi di seluruh negara. Mengenai kuarantin wajib, semalam 690 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu-pintu masuk antarabangsa dan semua mereka telah dihantar ke pusat kuarantin. Mengenai tapak binaan, saya sebut tapak binaan ini sebab banyak kes yang melibatkan tapak binaan selain daripada kilang ataupun industri. Sejak April hingga 8 Disember, sebanyak 13,845 jumlah pemeriksaan telah dilakukan oleh CIDB yang melibatkan 7,945 tapak binaan. Semalam 25 tapak binaan telah diperiksa, 23 tapak binaan mematuhi SOP manakala 2 tapak pembinaan pula tidak beroperasi. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan perintah kawalan PKP bersyarat di Mukim Teja, daerah Kampar, Perak bermula 7 Disember sehingga 20 Disember. KKM telah melaksanakan 410 ujian saringan secara bersasar dan sebanyak 43 kes positif COVID-19 telah direkodkan di Mukim ini. Walaupun bagaimanapun daripada jumlah itu, sebanyak 41 kes COVID positif berlaku dalam institusi rumah pengasih dan tiada kes dalam komuniti dikesan berikutan saringan kontak rapat. Oleh itu, atas nasihat KKM, mesyuarat bersetuju untuk menamatkan perintah PKP bersyarat di Mukim Teja, daerah Kampar, Perak pada 10 Disember 2020, iaitu besok, lebih awal daripada tarikh yang telah dijadualkan. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan perintah PKP diperketat di taman-taman perumahan di Mukim Seluang, Kulim, Kedah yang melibatkan Taman Bayam, Taman Bayam Indah, Taman Kangkung 1 dan 2, Taman Halia, Taman Cukur Manis, Taman Kubis, Taman Sawi dan Taman Seri Limau. Dan KKM telah melaksanakan 2,282 ujian saringan secara bersasar dan sebanyak 137 kes kumulatif positif COVID-19 telah direkodkan yang melibatkan penduduk di lokaliti-lokaliti ini. Sehingga kini KKM turut mengesahkan masih terdapat baki 128 sampel saringan yang masih menunggu keputusan. Berdasarkan penilaian risiko dan atas nasihat KKM, sidang hari ini bersetuju melanjutkan lagi selama 14 hari lagi PKP diperketatkan di taman-taman perumahan Mukim Seluang, Kulim, Kedah yang saya sebutkan tadi, nama-nama taman-taman tadi, bermula daripada 11 Disember sehingga 24 Disember. Walaupun bagaimanapun, di antara taman-taman tadi, Taman Sawi dikeluarkan daripada PKP diperketatkan disebabkan tiada kes positif. Namun ia masih tertakluk di bawah pelaksanaan PKPB bagi daerah Kulim yang masih berkuat kuasa sehingga 20 Disember. Sidang khas hari ini mendengar pengesahan KKM berkenaan dengan peningkatan kes positif COVID-19 di 3 lokaliti, iaitu di Amber Court Apartment, Ria Apartment dan Rumah Kongsi Kampung Semaut di dalam Mukim Bentung, Pahang. KKM telah melaksanakan saringan bermula 6 Disember 2020 dan sehingga kini sebanyak 55 kes positif COVID-19 telah direkodkan di Mukim Bentung, di mana majoriti adalah melibatkan pekerja warga negara asing di lokaliti-lokaliti ini. Berdasarkan
Penilaian risiko KKM mendapati ketiga-tiga lokaliti ini mempunyai risiko tinggi untuk berlaku penularan lebih ramai kerana kapasiti penduduk yang padat. Atas nasihat dan penilaian risiko KKM, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKP diperketat di Amber Court Apartment, Ria Apartment dan rumah kongsi Kampung Semaut bermula 10 di Bentong ini di Bentong bermula 10 Disember 2020 hingga 23 Disember 2020. PKPD di ketiga-tiga lokaliti ini akan melibatkan seramai 4,351 orang penduduk. Tujuannya adalah untuk membuat saringan bersasar kepada penduduk yang berkaitan dan SOP-nya sama dengan PKP diperketatkan yang telah pun diumumkan sebelum ini, dan bolehlah dirujuk kepada laman sesawang MKN. Kerajaan sebelum ini juga telah melaksanakan PKP diperketatkan di Taman Telipuk Ria, Tuaran, Sabah bermula 27 November 2020 sehingga 10 Disember 2020. KKM telah melaksanakan sebanyak 8,186 saringan dan telah merekodkan sebanyak 493 kes kumulatif positif COVID-19 di lokaliti ini. Sehingga kini, KKM telah mengesahkan masih terdapat baki 1,386 sampel saringan yang masih menunggu keputusan. Atas nasihat dan penilaian risiko oleh KKM, sidang khas bersetuju untuk melanjutkan PKP diperketatkan di Taman Telipuk Ria, Tuaran, Sabah selama 14 hari lagi, mulai 11 Disember sehingga 24 Disember 2020. Sidang khas hari ini turut mendengar pembentangan MKN Selangor untuk melaksanakan saringan secara bersasar dan besar-besaran, mass screening di Central Spectrum, Sektor A, Pulau Indah. Tarikh pelaksanaan mass screening ataupun saringan secara bersasar besar-besaran ini adalah pada 10 Disember 2020, iaitu hari Khamis, di Central Spectrum, dan dianggarkan saringan ini akan melibatkan 45 buah syarikat, 102 premis dengan seramai 1,200 penghuni yang majoritinya adalah bukan warga negara. Sektor A diberikan keutamaan kerana majoriti kes dicatatkan di lokaliti tersebut sekiranya terdapat keperluan berdasarkan hasil saringan A, saringan di Sektor A, kawasan saringan akan diperluaskan ke Sektor B dan Sektor C. Kita tunggulah keputusannya. Bermula pada hari ini, iaitu 9 Disember, MAEPS Serdang. Kita ingat dulu ya, MAEPS Serdang sekali lagi diaktifkan menjadi pusat kuarantin dan rawatan COVID-19. Fasa pertama, pusat kuarantin dan rawatan MAEPS 1.0 telah mula beroperasi pada 16 April 2020 dan ditutup pada 15 Julai setelah berjaya merawat seramai 1,362 pesakit, di mana majoritinya adalah bukan warga negara, iaitu sebanyak 86% dan 14% adalah warga negara Malaysia. Keputusan untuk mengaktifkan PKRC MAEPS 2.0 secara segera ini adalah berikutan dengan peningkatan kes COVID-19 dengan mendadak dan pelaksanaan program saringan pekerja asing oleh Perkeso. Skop operasi kali ini akan melibatkan pesakit COVID-19 kategori 1 iaitu tanpa gejala dan kategori 2 bergejala ringan dan akan hanya menempatkan pesakit bukan warga negara sahaja. Pengaktifan ini turut melibatkan pemindahan pesakit COVID-19 bukan warga negara daripada
ILLKM Sungai Buloh ke MAIPS. Berbanding dengan hanya 604 katil sebelum ini, ketersediaan katil di PKRC MAIPS 2.0 adalah dengan anggaran jumlah katil sebanyak 10,000 katil berdasarkan 3 fasa, iaitu fasa 1 3,000 katil, fasa 2 3,300 katil dan fasa 3 3,700 katil. Memandangkan PKRC MAIPS 2.0 akan menempatkan warga asing dalam jumlah kapasiti yang tinggi, aspek keselamatan akan dipertingkatkan oleh anggota pihak Tentera Malaysia dan juga PDRM. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Cuma saya nak sebutkan, kita juga menerima berbagai-bagai permohonan daripada operator pusat pelancongan seperti Legoland di Johor, Zoo Negara dan berbagai-bagai lagi. Dan kita telah pun meminta supaya Kementerian Pelancongan membuat kertas cadangan mereka dari segi pembukaan kawasan-kawasan pelancongan yang mereka fikirkan perlu, dan kita akan pertimbangkan. Begitu juga dengan aktiviti sukan. Kementerian Belia dan Sukan misalnya turut memohon pembukaan untuk aktiviti sukan di luar, outdoor, seperti bola sepak, futsal, begitu juga dengan Cup Prix dan sebagainya. Dan mereka juga sedang membuat permohonan dan sedang menyediakan kertas untuk membuat permohonan. Seperti saya katakan, akhirnya kita terpaksa membuka aktiviti ini. Ramai yang bertanya, apabila kita membuka rentas negeri dan daerah di kawasan PKPB, apa bezanya dengan PKP pemulihan? Kerana tidak ada beza antara PKP bersyarat dan pemulihan. Sebenarnya masih ada perbezaan. Kerana di kawasan PKPB bersyarat, aktiviti sosial masih tidak dibenarkan. Ada tanya, boleh ke di kawasan yang kita baru buka ni, daripada PKPB menjadi PKPP, PKPB bersyarat menjadi PKP pemulihan, bolehkah majlis kahwin, kenduri kahwin diadakan? Jawapannya boleh. Di kawasan PKP pemulihan, aktiviti sosial dibenarkan. Majlis kenduri kahwin, majlis mesyuarat dan sebagainya masih dibenarkan. Yang pentingnya mematuhi setiap SOP, iaitu ada penjarakan sosial dan ada pelitup muka dan sebagainya. Kalau di kampung, kenduri kampung dibenarkan, tetapi mestilah ada penjarakan di waktu berkenduri di meja makan dan sebagainya. Untuk buffet mesti ada sarung tangan, kertas plastik di tempat mengambil lauk pauk, ataupun ada pramusaji yang menyajikan makanan. Sebenarnya semua perkara ini telah pun ada di dalam SOP sewaktu PKP pemulihan diperkenalkan dulu. Cuma mungkin dah lama kita dah lupa, dan bila ada balik PKPB bersyarat, maka kita confuse. Bila kita buka kepada PKP pemulihan, kita confuse. Kita masih ingat SOP-nya sama dengan bersyarat. Walaupun kita longgarkan dari segi pergerakan, tetapi dari segi SOP adalah berbeza, kerana di kawasan PKP bersyarat, aktiviti sosial tidak dibenarkan. Kenduri kahwin dan sebagainya masih lagi tidak dibenarkan. Jadi walaupun seperti saya kata, walaupun kita buka, maka kitalah yang sepatutnya menjadi frontliners. Kita sendirilah yang perlu melindungi diri dan keluarga kita, maka patuhilah setiap SOP yang diperkenalkan. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Terima kasih Tuan Seri. Bahan daripada bernama. Pertama soalan berkenaan dengan pengumuman sebentar tadi yang untuk makan di restoran tu kuasa hari ini ke? Kuasa hari ini. Baik. Soalan saya yang kedua, minggu lepas MCAN ada menyebut akan berbincang sama ada arahan bekerja daripada rumah akan diteruskan. Jadi apa keputusan mesyuarat setakat ini? Setakat ini saya dimaklumkan keputusan kekal yang lama, ya. Sebab yang dulu kita umumkan melibatkan Selangor dan wilayah yang berjumlah 1 juta dulu, ya, 1 juta.
Dan yang itu kekal sebab Selangor dan wilayah masih lagi zon merah, iaitu PKP bersyarat. Ya. Jadi negeri lain boleh... Negeri lain saya tidak lagi dimaklumkan, kerana sewaktu kita umumkan dulu, waktu tu saya umumkan untuk Selangor dan wilayah. Di negeri lain saya tidak pasti sama ada dipanjangkan ke negeri-negeri yang dikenakan PKP bersyarat tersebut. Jikalau ada, dan kita akan mendapat MKN akan terus berbincang dengan pihak KPPA dan juga dengan MITI untuk keputusan seterusnya. Setakat ini kekal seperti lama. Datuk Seri, memandangkan rentas negeri dibenarkan, jadi apakah keperluan untuk rakyat dari luar Sarawak bagi menjalani kuarantin wajib sebaik tiba di negeri itu? Ini berikutan sebab banyak keluhan rakyat yang tidak dapat pulang ke negeri itu bagi meraihkan hari Christmas bersama keluarga kerana perlu menghabiskan kuarantin 14 hari di hotel ataupun pusat kuarantin. Ya, seperti kita tahu yang SOP daripada di Sabah dan di Sarawak banyak ditentukan oleh kerajaan negeri, terutamanya dari segi kemasukan daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah. Ke Sarawak misalnya, kerajaan di Sarawak yang menetapkan dari segi kuarantin tersebut untuk melindungi kawasan Sarawak yang kini merupakan negeri hijau. Jadi insyaAllah saya akan bincang dengan MKN Sarawak dan kerajaan negeri Sarawak, terutamanya dari segi keluhan rakyat negeri itu yang ingin pulang merayakan hari Christmas nanti. Jadi kita belum ada perbincangan, insyaAllah kita akan bincangkan perkara ini. Kalau kita tengok di Sabah sudah ada kelonggaran, sudah ada kelonggaran, dia dah benarkan. Mungkin cuma kena buat swab test sebelum balik dan sebagainya. Di Sarawak insyaAllah saya akan bincang dengan kerajaan negeri Sarawak. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.